Pelaksanaan Ekonomi Biru majukan ekonomi Sabah. Malaysia kutuk pembunuhan Yahya Sinwar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kestabilan politik perlu seiring dengan tadbir urus yang baik sebagai usaha untuk menyelesaikan semua isu berkaitan rakyat sekaligus dapat memacu ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tadbir urus yang baik bukan sahaja membolehkan dasar yang jelas digubal, malah dapat mengelakkan sebarang penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Tetapi kalau tiris banyak, kalau bocor sana sini, kesannya tak sampai ke bawah. Umpamanya dalam belanjawan Madani semalam, peruntukan kepada Sabah itu tertinggi dibanding atau ketimbang dengan mana-mana negeri di Malaysia. Untuk apa? Untuk pastikan tidak ada masyarakat ketinggalan. Prasarana baik, Pen Borneo siap ikut jadual. Jalan-jalan termasuk desa dan pedalaman diperbaiki. Sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah lama diperbaiki. Klinik kesihatan dan hospital. Saya umum juga. Beliau berucap dalam majlis perasmian program Madani Rakyat 2024 Sayangi Rakyat di Kota Kinabalu, Sabah. Kerajaan Persekutuan beri sokongan penuh dalam menjayakan inisiatif Sabah Maju Jaya SMG memaju ekonomi Sabah menerusi pelaksanaan ekonomi biru. Perdana Menteri yakin ia dapat memberi manfaat antaranya membuka peluang pekerjaan yang banyak, pendapatan tinggi sekaligus pacu nilai ekonomi lebih meyakinkan. Now we have this idea from our smart Haji Ji, Chief Minister, wanted to make true blue ocean, a new hub for the region, and I as Prime Minister will give all the support necessary to make sure that Sabah succeed. That's how we work. Are we competing? No, we are complementing. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Persidangan Ekonomi Biru Antarabangsa Sabah SAIBEC 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar juga berkata peruntukan besar yang diberi kepada Sabah dalam Belanjawan 2025 menjadi petunjuk jelas kepada komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri Sabah. Ia sekaligus memastikan kestabilan politik, ekonomi, tadbir urus yang baik serta bebas rasuah menjadi keutamaan dalam urus tadbir kerajaan negeri. Mengenai SAIBEC, Datuk Seri Anwar berkata komitmen kerajaan negeri melaksanakan dasar ekonomi biru Sabah akan menjadi penentu kepada usaha kerajaan memastikan hasil bumi Sabah dimanfaatkan sepenuhnya, khususnya menerusi hasil laut dan pelancongan Sabah. Malaysia mengutuk keras pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Al-Shahid Yahya Sinwar oleh rejim Zionis. Menerusi catatan di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, sekali lagi komuniti antarabangsa gagal memperjuang serta memastikan keamanan dan keadilan tertegak, lantas memburukkan lagi situasi konflik. Justru Malaysia mendesak agar kebiadaban Israel disanggah komuniti antarabangsa dan pembantaian berterusan warga Palestin mesti segera dihentikan. Yahya Sinwar disahkan terbunuh dalam serangan Israel pada Khamis. Tokoh pejuang itu dilantik sebagai Ketua Biro Politik Hamas menggantikan Ismail Haniyeh yang dibunuh di Tehran, Iran pada bulan Ogos lepas. Tambah Perdana Menteri, Malaysia berduka atas kehilangan seorang pejuang dan pembela rakyat Palestin itu. Jelas beliau, percubaan rejim Israel untuk melemahkan tuntutan pembebasan Palestin tidak akan berjaya. Dalam perkembangan lain, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan memaklumkan satu mesyuarat secara maya akan diadakan dalam masa terdekat bersama Jordan berkaitan isu di utara Gaza. Malaysia akan cuba bantu menyalurkan dana tunai menerusi tabung amanah kemanusiaan Palestina melalui Jordan. Saya menerima panggilan daripada
serahkan sejawat saya untuk kita mengkoordinasi bantuan yang mana di utara Gaza sekarang dah memang teruk, di Khan Yunis terlampau teruk, hospital dah tak ada bekalan yang pentingnya adalah bekalan perubatan. Tidak ada lagi anestetik, tidak ada apa lagi, antibiotik tak ada. Jadi kita perlu put our head together. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual adakan lawatan kerja ke Indonesia pada 19 dan 20 Oktober ini atas undangan Kerajaan Indonesia. Ia bagi menghadiri majlis pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia yang ke-8 dan Gibran Rakabuming Raka sebagai naib Presiden. Wisma Putra memaklumkan majlis akan diadakan di Majlis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 20 Oktober. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden baharu Indonesia itu. Usaha memacu industri halal di negara ini, tempoh kelulusan pensijilan halal dipendekkan kepada 15 hari bekerja berbanding 23 hari sebelum ini. Ia kini sedang dilaksana secara percubaan oleh JAKIM. Bagi tujuan itu, pemohon perlu ikuti bengkel halal serta menerima latihan menyeluruh keperluan pensijilan sebelum kemukakan permohonan agar proses kelulusan dapat dilakukan segera. Segala maklumat boleh diperoleh menerusi program Halal on Track HOT yang dilaksana kerajaan ketika ini. Kita adakan ikut wilayah. Kita adakan di wilayah tengah, wilayah selatan, sekarang di wilayah timur. Kita akan pergi ke Sabah dan Sarawak juga. Dan tahun depan kita akan lakukan perkara yang sama agar pemohon-pemohon yang akan mengikuti bengkel dulu sebelum mengemukakan borang permohonan sijil halal. Jadi maknanya mereka telah ada awareness terlebih dahulu. Pelaksanaan tempoh baru itu sudah dimulakan melibatkan kerjasama JAKIM, Halal Development Corporation HDC, Matrid dan Akademi Halal. Selain itu, isu bencana banjir dan hakisan pantai terus menjadi fokus kerajaan. Justru pelaksanaan projek rancangan tempatan banjir RTB dan usaha menangani hakisan pantai telah dilaksana secara berfasa. 1 trilion ringgit. Kalau kita tak buat sekarang, itu sebabnya Yang Amat Perdana Menteri telah mengumumkan tempatan banjir ini cara berfasa. RTB, rancangan tempatan banjir ini di Pahang pun telah dimulakan, sebenarnya di Terengganu, Kelantan dan Johor. Dan kita lihat sekarang ni musim banjir mengikut Met sepatutnya monsun timur laut bermula bulan November, minggu pertama bulan November, tetapi sekarang ni banjir mengata-kata. Artinya kita mempunyai early warning system. Kerajaan juga sedang mempertimbangkan pembinaan pusat pemindahan sementara kekal yang dilengkapi kemudahan asas. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyifatkan peruntukan 6.42 bilion ringgit yang diterima mampu tangani cabaran sektor agro makanan sekaligus meningkatkan produktivitinya. Menterinya, Datuk Seri Mohamad Sabu optimis belanjawan 2025 akan terus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Beliau menyambut baik peruntukan 300 juta ringgit bagi menjalin kerjasama projek pertanian dengan kerajaan negeri berbanding 150 juta ringgit pada tahun 2024. Selain itu, kerjasama kerajaan dengan pihak swasta untuk memanfaat hampir 8,800 ekar tanah terbiar milik Lembaga Kemajuan Wilayah dan agensi rangkaian untuk melaksanakan projek pertanian. Inisiatif lain termasuk kemudahan pinjaman 200 juta ringgit kepada pengusaha agro makanan. Pembentangan belanjawan 2025 turut diterima baik Kementerian Pendidikan dalam mewujudkan peluang lebih luas bagi menambah baik struktur pendidikan negara. Jadi secara keseluruhannya belanjawan ini saya sifatkan sebagai belanjawan yang memenuhi keperluan semua anak-anak kita dan kita harapkan agar komitmen itu berjalan sejajar dengan apa yang kita namakan sebagai kualiti pendidikan dan diharap dengan adanya
komitmen yang begitu besar daripada Kerajaan Madani ini, inilah dia yang kita mahukan dalam konteks terus memartabatkan pendidikan dalam negara. Beliau ditemui selepas merasmikan Karnival Lestari Intervensi Awal 2024 KLIA 2024 di Kuala Lumpur. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa yakin belanjawan 2025 akan dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik. Secara langsung dia hanya bukan daripada atas ke bawah tetapi dia juga bottom up di mana kita memperkasakan rakyat dalam contohnya bajet sandutan santuni madani yang di mana maknanya rakyat sendiri menentukan bagaimana mereka mahu memperkasakan bajet ataupun peruntukan yang telah diberikan kepada mereka dalam bentuk yang lebih kreatif dan akhirnya memberikan hasil dan meningkatkan taraf hidup. Ahli akademik menyambut baik peruntukan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam belanjawan 2025 yang dinaikkan kepada 7.5 bilion ringgit. Ia selari dengan keperluan semasa dan akan datang di mana lebih ramai modal insan yang cemerlang dalam bidang akademik dan kemahiran TVET diperlukan bagi menampung keperluan sektor industri. Bajet yang diberikan khusus untuk TVET ini meningkatkan keraduan pasaran dan pendapatan negara khususnya. Ini juga meningkatkan ekonomi negara khususnya. Kalau kita melihat keraduan-keraduan tidak hanya memikirkan ke arah akademik, tapi selepas ini boleh juga meneruskan pengajian di peringkat TVET kemahiran di mana disediakan peruntukan khususnya daripada kerajaan untuk rakyat. Sembilan langkah mencegah penyakit berkaitan banjir. Elakkan daripada bermain atau meredah air banjir. Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir. Segera bersihkan badan yang terkena air banjir dengan air bersih. Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan. Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan diri. Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya lalat dan tikus tidak berhurung. Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir. Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. 10 syarikat pemula diiktiraf sebagai pemenang pada program Pemecut Selangor SAP 2024. Pemenang yang dipilih merupakan syarikat permulaan yang dilihat berpotensi tinggi dalam inovasi merentas AI, mobiliti pintar, penyelesaian berasaskan bio dan inisiatif bersih sifar.
Program SAP 2024 merupakan inisiatif utama Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor SIDEC bagi membuka peluang lebih luas kepada usahawan baharu mengasah bakat. Kita telah nampak satu sambutan yang cukup baik daripada semua golongan daripada pelawat perdagangan dan juga pelawat orang awam. Jadi kami akan buat postmortem untuk memastikan kaedah yang terbaik supaya program ini dapat diteruskan pada tahun 2025. Kemenangan SAP 2024 juga menjadi pemacu kepada para pemenang untuk memperluaskan perniagaan mereka ke luar negara. Sangat bersyukur. Sebenarnya tak sangka sebab semuanya hebat-hebat. But Alhamdulillah, insyaAllah kita nak expand ke Indonesia by next year, insyaAllah. So by winning this, we are also winning this expedition to an overseas country to expand our potential market. So we are now bringing Malaysian homegrown technology out of Malaysia to scale across Southeast Asia and beyond. Laporan Prospek Ekonomi 2025 telah membuktikan keutuhan ekonomi negara dengan kadar pertumbuhan yang stabil. Malah momentum yang positif bagi tahun 2024 dijangka akan diteruskan pada tahun hadapan susulan nilai ringgit yang semakin kukuh dan kemasukan pelaburan yang tinggi. Untuk itu, kita ikuti laporan Prospek Ekonomi 2025 yang disediakan oleh Mohan Chinasami. Kerangka ekonomi madani memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara dengan menggalakkan aktiviti nilai tambah lebih tinggi yang seterusnya mengukuh daya saing ekonomi negara. Pada separuh pertama 2024, Malaysia telah membuktikan daya tahan ekonomi melalui kadar pertumbuhan yang menggalakkan iaitu 5.1%. KDNK pada tahun 2024 disemak naik antara 4.8% hingga 5.3%, melebihi sasaran awal antara 4% hingga 5%. Pemberkasan ini dipacu oleh pengukuhan permintaan domestik, pemulihan ekspor dan pengembangan pesat sektor pelancongan. Pencapaian ini menggambarkan keutuhan ekonomi negara dengan kadar pertumbuhan dijangka stabil antara 4.8% hingga 5.3% pada tahun 2024, lantas menyelakan lagi daya tahan dan potensi negara ke arah kemakmuran yang mampan. Menuju ke hadapan, ekonomi diunjur berkembang antara 4.5% hingga 5.5% bagi tahun 2025. Kerajaan juga telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dengan defisit fiskal dianggar berkurangan kepada 4.3% daripada KDNK tahun ini dan seterusnya bertambah baik kepada 3% bagi tempoh jangka masa sederhana. Justru belanjawan 2025 akan terus memberikan penekanan terhadap aspek menaikkan shilling dengan mentransformasi lanskap ekonomi negara dan pada masa sama menaikkan lantai melalui usaha mempertingkatkan kualiti hidup. Tahun 2025 menjanjikan harapan tinggi untuk Malaysia memandangkan negara masih mempertahankan asas pembangunan yang telah dibina selama ini. Sekian laporan Prospek Ekonomi 2025 bersama saya, Mohan Chinasami. Peruntukan lebih tinggi bagi program STR dan sumbangan asas rahmah SARA mencerminkan komitmen berterusan dalam menangani kos sara hidup rakyat. Peningkatan bantuan yang lebih bersasar itu diharap beri impak lebih bermakna khususnya kepada golongan benar-benar memerlukan. Dia membolehkannya di lebih 600 kedai. Dia ditumpukan supaya memastikan dia dapat beli barangan asas. Sebab akhirnya matlamat untuk STR ialah untuk membantu dengan kos sara hidup. So dengan pendekatan di mana bantuan diberikan melalui kad pengenalan, di mana ditetapkanlah dia hanya boleh beli barangan asas untuk pastikan bahawa keluarga dapat manfaat daripada bantuan daripada kerajaan.
Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kampung Warisan Kota Kinabalu akan mula beroperasi sepenuhnya pada 25 Oktober ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata terdapat 118 NADI di negeri itu dengan 14 NADI baharu yang telah dan sedang dibangunkan bagi tahun 2024. 10 daripada 14 nadi baharu ini telah siap beroperasi, manakala 4 nadi lagi dalam proses pelaksanaan dan dijangka siap Disember ini. Diberikan pengarahan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, semua nadi sekarang menyediakan bukan hanya lebih banyak program. Kalau di sini kita lihat program e-kelas bawah Maxis dengan anak-anak supaya mereka boleh sama ada mengulang kaji ataupun terlibat dalam pembelajaran sains teknologi ataupun STEM. Tapi kita juga berhasrat untuk bawa nadi keluar, masuk ke dalam komuniti. Niatnya supaya bukan hanya komuniti di sekitar nadi secara fizikal akan dapat manfaatkan, tapi komuniti yang lebih luas. Beliau ditemui media dalam lawatan kerja ke Nadi Kampung Warisan Kota Kinabalu. Penambahan nadi di seluruh Malaysia termasuk di negeri Sabah membuktikan usaha kerajaan untuk meningkatkan capaian maklumat dan teknologi di kawasan yang memerlukan.